Bertemu kembali dalam cerita dan hari ini kami terus bawakan perkembangan terkini menjelang PRN Johor dan Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan atau Tok Mat hari ini mengadakan sidang media dan kami ada bawakan laporannya di astroawani.com yang mana beliau memberi bayangan tentang kerjasama politik menjelang PRN Johor ini. Beliau ada memperincikan sedikit apa perancangan seterusnya bagi UMNO dan laporannya ada di astroawani.com dan pada masa yang sama kami juga ada bawakan laporan mengenai bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik yang disebut-sebut sebagai antara nama calon Menteri Besar Johor seandainya Pakatan Harapan PH menang pada PRN kali ini. Dan sumber memberitahu kepada Astro Awani seperti dalam laporan di astroawani.com ini, ahli Parlimen Simpang Renggam itu berkemungkinan besar akan ditempatkan di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Layang-Layang. Tapi kita nak tahu apa cerita di sebalik berita. Langsung dari Johor, rakan setugas Firdaus Azil sudah pun bersedia dari Dataran Johor Bahru dengan perkembangan terkini. Firdaus, pertama sekali sebelum kita nak pergi ke belah pembangkang, kita nak tahu juga apa perancangan Barisan Nasional seperti mana yang kita dapat sedikit bayangan daripada Tok Mat sebentar tadi dalam sidang media. Apa yang Firdaus boleh kongsikan hari ini? Okey, baik, terima kasih Naila. Sidang media itu merupakan orang kata rentetan daripada pertemuan ataupun siri-siri mesyuarat politik yang mana sejak semalam kita dapat melihat beberapa mesyuarat politik, antaranya semalam ialah mesyuarat politik Biro Politik Johor Bahru Biro Politik Johor yang mana ia dipengerusikan oleh Presiden UMNO sendiri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang turut dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga merupakan naib Presiden UMNO. Dan hari ini pula ialah merupakan siri ataupun majlis pertemuan pengerusi Barisan Nasional iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bersama pemimpin-pemimpin komponen ataupun parti-parti komponen Barisan Nasional Johor yang berlangsung di bangunan UMNO Johor di Jalan Yahya Awal pada hari ini. Itu merupakan antara tumpuan media hari ini. Dan di dalam susulan, dalam sidang media susulan seperti Nala sebutkan tadi, kita adalah bertanyakan beberapa soalan susulan kerana kita tahu kita mengikuti rapat tentang perkembangan politik, terutamanya ialah mengenai kalau kita bercakap tentang Barisan Nasional ini ialah bagaimanakah bentuk, kerana kita faham di Johor ini masih ada muafakat nasional iaitu kerjasama politik antara parti PAS dan juga parti UMNO, tetapi bagaimanakah kerjasama itu akan materialize ataupun materialisasikan oleh kedua-dua parti. Kerana sebelum ini kita difahamkan bahawa Barisan Nasional Johor sebagai contoh pengerusi Barisan Nasional Johor iaitu Menteri Besar Johor Datuk Hasni mengatakan bahawa BN Johor lebih selesa untuk bergerak sendiri, tetapi di dalam ciapan beliau Datuk Hasni mengatakan beliau sedia untuk berjumpa minum kopi dengan Pesuruhjaya PAS Johor Ustaz Abdullah di mana-mana saja untuk mungkin berbincangkan tentang kerjasama. Tetapi hari ini pada sidang media yang disempurnakan oleh Timbalan Pengerusi BN Tok Mat, kita bertanyakan mengenai tentang apakah kedudukan tentang ini, kerana kita difahamkan ini berdasarkan laporan media hari ini yang mengatakan bahawa Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man mengatakan bahawa rundingan itu hampir pasti gagal kerana mereka hanya ditawarkan sebanyak 4 kerusi saja daripada keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri di Johor ini. UMNO hanya menawarkan 4 kerusi saja, sedangkan menurut kata-kata Tuan Ibrahim mereka mahukan kesemua kerusi yang kalah, yang Barisan Nasional kalah pada pilihan raya umum lepas. Itu merupakan syarat ataupun kehendak daripada parti PAS. Malangnya itu tidak terjadi. Tapi kita terus bertanya kepada Tok Mat tentang apakah sebenarnya kedudukan, bagaimanakah sekarang ini kedudukan ataupun pandangan pimpinan pucuk pimpinan Barisan Nasional terutamanya mengenai kerjasama PAS dan UMNO. Sila dengarkan. Kita akan lihat dengan teliti, kita akan kaji dengan teliti, tapi buat masa ini majoriti daripada kepimpinan di semua peringkat bahagian akar umbi mahukan supaya Barisan Nasional berseorangan di dalam pilihan raya ini. Tetapi walau bagaimanapun peringkat pemimpin tertinggi akan meneliti dengan sebaik-baiknya, ya, sebelum apa jua keputusan yang nak dibuat, supaya apa yang diputuskan itu nanti semata-mata akan mendatangkan kebaikan kepada BN. Siapa ahli nujum yang betul-betul boleh meninjau masa depan. Apa yang penting saya katakan tadi, gerak kerja jentera dan mendekati pengundi kita seramai mungkin. Kerana kita bukan bermula daripada kosong, kita bermula daripada asas, pengundi asas kita dah ramai. Jadi pengundi asas ini perlu kita jaga dan dalam masa yang sama kita cuba sedaya upaya untuk
dapat meyakinkan pengundi di atas pagar yang dulunya terpesona dengan fitnah-fitnah, janji-janji manis, janji bulan dan bintang, ramai yang terpesona, ramai yang dah sedar sekarang, dan kita gamit mereka semula supaya mereka datang semula untuk bersama-sama kita membina dan memberikan sebuah mandat kepada sebuah kerajaan yang lebih mantap untuk mentadbir negeri Johor, insyaAllah. Firdaus, kita dengarkan tadi Tok Mat ada sedikit memberi bayangan mengenai strategi parti itu, bagaimana keperluan untuk menggerakkan jentera parti dan juga mengenai keyakinan yang perlu didapatkan daripada pengundi atas pagar itu. Dan kalau sebelum ini kita juga ada banyak membincangkan tentang bagaimana dinamik atau landscape politik di PRN Johor ini pastinya berbeza dengan adanya pengundi baharu, dengan adanya undi 18 dan juga pengundi didaftar secara automatik dan sebagainya. Melihat kepada ini, ada juga laporan yang kita lihat dan kita bawakan dalam astrawan.com berhubung dengan kenyataan Setiausaha Gang UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan yang menyifatkan mengenai penyertaan parti baharu, antaranya seperti Parti Muda sebelum ini. Apa juga yang perlu kita fahami mengenai strategi politik yang ingin digerakkan UMNO ketika ini dengan adanya juga dinamik politik baharu dan dengan adanya pengundi baharu pada PRN akan datang ini? Okey Naila, seperti yang kita sedia maklum, kalau mengikutkan daftar pemilih yang telah pun diluluskan pada Disember 2021, iaitu pada bulan lepas, yang mana sekiranya daftar itu digazetkan keseluruhan daftar itu, kerana kita faham ada beberapa senarai, tetapi setiap senarai ini akan digazetkan pada setiap 16 hari bulan. Maksudnya setiap hari bulan, pada 16 hari bulan maka akan digazetkan. Jadi sekiranya kesemua senarai ini digazetkan secara rasmi, maka akan ada pertambahan sebanyak 750 ke 760 ribu kalau tak salah saya. Dan juga kita bertanyakan kerana kita berdasarkan data semasa, sekiranya pengundi muda yang didaftarkan secara automatik yang berusia antara 18 hingga 21 tahun ini didaftarkan, maka akan ada beberapa kerusi Dewan Undangan Negeri yang akan menyaksikan pertambahan pengundi secara mendadak. Sebagai contoh, jika kerusi itu saya difahamkan, katalah ada beberapa kawasan kerusi DUN ini yang mana jumlah pengundi yang sebelum ini ialah 30,000, dengan pertambahan daripada hasil kelulusan pengundi antara usia 18 hingga ini akan ada kursi-kursi DUN yang sehingga mencecah 100,000 pengundi. Tetapi kita cuba masih mendapatkan di manakah kursi-kursi itu. Dan ini juga kita tanyakan kepada Tok Mat sebentar tadi, bagaimana dia kata, beliau mengatakan bahawa isu pengundi muda ini bukan adalah satu isu yang hanya akan dihadapi oleh UMNO atau Barisan Nasional Semata, kerana ia akan dihadapi oleh semua parti-parti yang bertanding. Tetapi kita juga mengambil kira bahawa satu lagi kuasa yang mungkin boleh kita katakan sebagai recon force di pilihan raya negeri Johor kali ini ialah mengenai Parti Muda sendiri, kerana difahamkan mereka lebih faham ataupun mereka lebih bersedia kali ini untuk menghadapi ataupun bagaimana untuk mendapatkan undi-undi pengundi muda ini. Itu antara yang disebut ataupun antara pemantauan kita setakat ini, Naila. Okey, Firdaus juga ada bawakan laporan mengenai Pakatan Harapan yang mana bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik antara nama yang disebut-sebut sebagai calon MB Johor bagi PH sekiranya mereka menang pada PRN Johor ini. Apa yang Firdaus boleh kongsikan mengenai laporan ini? Apa yang dikongsikan oleh sumber ini? Baik, sebenarnya saya mendapat maklumat daripada sumber ialah pada 2 hari lepas yang mana seorang Menteri Persekutuan akan diletakkan oleh Parti Keadilan Rakyat sebagai calon menteri besar mereka di salah sebuah kerusi DUN di bahagian Simpang Renggam. Saya mendapat maklumat bahawa beliau merupakan bekas Menteri Pendidikan, Datuk Dr. Mazli Malik, yang mana beliau juga merupakan ahli Parlimen Simpang Renggam, dan kawasan yang ingin diletakkan PKR untuk Dr. Mazli bertanding ialah di Dewan Undangan Negeri kursi DUN layang-layang yang terletak di bawah Parlimen Simpang Renggam. Tetapi walau bagaimanapun kita hampir pasti, kerana apabila kita memantau media sosial, kita dapat melihat ahli ADUN Kota Anggerik atau YB Najwan Halimi
telah membuat ciapan ataupun perkongsian yang mengatakan dahulu sewaktu pilihan raya negeri Melaka, Amanah telah pun mencalonkan calon pilihan mereka untuk bisa apakah salahnya kalau kali ini PKR pula meletakkan calon mereka ataupun menamakan calon untuk keseluruhan Pakatan Harapan. Dan beliau berkata ini adalah konsisten dengan strategi Pakatan Harapan pada pilihan raya lepas. Dan saya perasan, kami juga perasan bahawa ciapan itu telah diulang ciap ataupun retweeted oleh pengurusi Pakatan Harapan sendiri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi tidak sampai selepas itu beliau telah reverse balik ataupun undo balik retweet itu. Tetapi ada beberapa yang telah sempat membuat screenshot rekaman itu. Itu antara yang kita dengar. Tetapi masa ini kita difahamkan sekiranya PKR meletakkan calon mereka ataupun meletakkan Dr. Mazli di kawasan kerusi Dun Layan, ia mungkin akan menimbulkan sedikit pertelingkahan kerana walaupun kerusi ini ditandingi secara tradisional oleh PKR tetapi berdasarkan konsensus yang mana kita difahamkan bahawa sekiranya kerusi itu yang ditandingi oleh mana-mana parti komponen Pakatan Harapan kalah pada pilihan raya sebelum ini, maka kerusi itu terbuka untuk ditandingi. Dan kita fahamkan DAP telah pun meletakkan penolong setiausaha publicity DAP Johor mereka, Marina Ibrahim, telah membuatkan kerja-kerja agak aktif di situ sejak 2 tahun lepas. Jadi ini mungkin sedikit sebanyak akan menimbulkan pertelingkahan. Dan sekali boleh juga saya nak kongsikan perkembangan terbaru yang sempat saya baca ialah yang mana pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu media di Kuala Lumpur bahawa konsensus telah dicapai yang mana Parti Keadilan Rakyat PKR akan menggunakan logo parti sendiri, logo PKR untuk pilihan raya negeri kali ini, tetapi dua lagi parti iaitu Parti Amanah Negara ataupun Amanah serta Parti DAP akan menggunakan logo Pakatan Harapan. Jadi ini pun kita agak sesuatu yang agak menarik. Mengapa satu parti saja dibenarkan menggunakan logo sendiri, malah logo sendiri, tetapi dua lagi parti dibenarkan menggunakan logo harus menggunakan logo Pakatan Harapan. Ini antara yang akan kita pantau dari semasa ke semasa, Naila. Ikuti perkembangan pilihan penggunaan logo pada PRN Johor yang akan datang ini. Terima kasih kepada Firdaus Azil untuk perkongsian itu dan laporan lanjut ada di astroawani.com seperti yang dikongsikan sebentar tadi. Kita akan terus saja bawakan perkembangan terkini menjelang PRN Johor dan itu saja perkongsian dalam cerita jam ini bersama saya Nala Huda. Jumpa lagi. Salam hormat.